Sini ya. Okay, bila dalam amal kita nak kacau oleh objek, kita menggunakan dua alat ni yang dipanggil sebagai jangka masa detik. Jangka masa detik dia punya device lah, yang 4 segi ni lah. 4 segi dia ada plate penggetar, dia ada disambung ke pekelang kuasa dan dia ada kertas karbon. Dan dia mesti digunakan bersama pita detik. Pita detik yang ni. Tip dia ni warna putih. Okay. Baik. Dia seolah-olah macam footprint lah benda ni. Footprint. Contoh kalau awak kaji punya katalah tapak kasut awak tu jenis menghasilkan tanda kan. Tanda. Awak jalan pasar raya macam mana? Titik dia tu footprint awak tu macam dekat-dekat sebab awak jalan pasar raya kan, awak bukannya berlari tak, awak jalan slow. Tapi katalah footprint awak kaji pula untuk kejar pencuri, macam mana antara satu tapak ke tapak jarak jauh-jauh. Ya, dia jarak dia lebih jauh. So itulah konsep pita detik. Kertas karbon ni akan buat dot pada pita detik. Pita detik asalnya dia putih kosong je. Jadi dotted tu akan dihasilkan oleh plate penggetar bersama kertas karbon. Dia akan hasilkan titik. Kalau titik awak tu rapat-rapat, maknanya pita tu ditarik dengan slow. So titik dia rapat macam awak jalan pasar raya. Tapi bila awak tarik titik tu dengan laju, so titik dia jarak yang sangat jauh, seperti awak mengejar pencuri lah. Okay. Dan konsep masa yang digunakan, okay, anda perhatikan sini ya. Frekuensi elektrik di Malaysia ialah 50 Hz. 50 Hz ni bermaksud penggetar tu menghasilkan 50 dot ataupun titik dalam masa 1 second. Dia getaran dia sangat laju tau, macam tu. Awak boleh tengok kat YouTube dan nanti cikgu bagi link berkenaan dengan alat yang sebenar. Awak lagi terror cari-cari kat YouTube ni. Okay, 50 Hz bermaksud 50 titik sesaat. Maknanya, jika saya ada satu keratan pita detik yang kosong, okay, saya dah potong ni. Dia satu gulung tu panjang, tapi untuk eksperimen kita potong pendek-pendek lah. Okay, kalau cikgu tarik dia dalam masa 1 second, ini 1 saat, titik yang akan terhasil sini mesti 50 titik. Ya, 50 titik. Ni bukan 50 titik ni, 50 detik dah. Betul, 50 titik ikut buku 50 titik. Okay. So, kita bolehlah kira masa untuk satu titik pertama ke titik kedua tu. Okay, kita zoom lagi. Zoom, okay, ambil titik besar. Titik pertama ke titik kedua bermaksud masa yang diambil adalah setiapnya daripada sini ke sini ialah 1/50 second. Sebab 1 second ada 50 kan. Jadi kita ambil satu ruang tu dia 1/50. Dan masa yang diambil ialah 0.02 second. Bila ada masa, bolehlah kita kira laju ataupun laju lah. Laju boleh, laju boleh sebab dalam kes makmal ni arah kita ikut arah gerakan pita je lah. So awak nak sebut laju boleh, laju pun boleh. Okay, kosong-kosong. Ingat balik formula laju ialah V distance divide by time. Okay, time kita dah ada. Time kita dah ada, katalah pita ni 10 kan, dia kata 10 detik kan. Kita kira 10 detik, so 10 darab 0.02. Sebab 1 detik 0.02. Okay, jarak. Macam mana pula kita dapatkan jarak? Okay, contoh di keratan cikgu ni lah, keratan pita detik ni. Okay, masa dah ada,
Bagaimana dengan jarak? Ini idea. Sebab nak kira hal laju, kita kena ada jarak. Jarak bagi masa. Masa settle. Jarak. Ini idea. Jarak titik tu. Jarak titik. Tak tepat lagi. Katakanlah hasil cikgu punya ni ada 10 titik kan. 10 detik mana ada 11 titik ni. Okey, 10 detik. Jadi cikgu dah tahu masa dia 10.002. Dari segi jarak pula macam mana? Okey, cungkil idea. Okey, masa dah ada, jarak. Macam mana nak ambil jarak? Ni kita kira dulu berapa panjang keratan yang kertas saja. Yes, that's it. Jadi jarak dia ialah awak sekadar ambil berapa panjang pita ni dari titik pertama ke titik ke 10. Ataupun dia sebenarnya titik dengan detik dulu dia lain. Titik, detik. Lepas cikgu highlight sekali lagi. Awak hanya cari panjang ni, L. So katalah panjang dia 5 cm kan. 5 cm daripada titik pertama ke titik ke 10. So bolehlah kita letak kat sini 10. 10 bahagi 0.2. Jawapan dia ialah 5 tak? 0.5. Jadi 10, 0.2, 100, 50. Siapa ada kelihatan? Babak congok ni slow, tunggu. 50 tu. 50 kan? So yang ni tadi 10 cm, yang bawah second. Jadi kita dapatlah lajunya ialah 50 cms negatif 1. Dengan satu keratan macam tu, cikgu ada dia punya length, ukur pakai ruler. Kemudian dia punya masa, bilang detik dia tu darab 002. Dapatlah kita kira hal laju objek dalam makmal. Okey, itulah pita detik. Question. Cikgu, kenapa cikgu tulis tu 10 cm? Contoh. Macam Tadi tengok 5 lah. Kalau kepala tadi 10, tapi cikgu tulis sini 5. Kita tukar bawah lah 10. Nak tukar color ni lambat. 10 cm katakan. Okey, 10 cm. Okey, soalan. Kalau ikut buku teks ni dia tak bezakan detik dengan titik. Ada ni. Soal seterusnya dia ada detik dan titik. Okey. Kalau tak ada soalan cikgu dah terus ni? tak ada. Terus kan? Okey, terus. Senang je konsep dia. Cari jarak bahagi masa. Jarak tu ukur panjang pita detik tu. Masa awak bilang berapa titik, berapa detik darab dengan 002. 002 ni standard 002 ni sebab Malaysia memang 50 Hz. 50 Hz. Walaupun dia soalan tak ada. Walaupun dia tak kata 50 Hz, tapi awak kena faham Malaysia memang 50 Hz. Dia berbeza dengan beberapa negara. Contohnya kalau Thailand dia guna 60 Hz. Tapi soalan tak pernah cakap lah eksperimen dijalankan di Thailand. Kalau Jepun dia sekitar 120 Hz. Jepun. Okay, dia terpulang pada negara. So yang ni cikgu tak nak highlight sangat lah benda ni. Sebab kalau dia tersebut pun nak kena faham Malaysia 50 Hz. 50 Hz automatik. Satu titik pertama, titik kedua mesti 0.02 second. Okay, next. Detik dengan titik Okay, bezakan kat sini. Detik ni kalau bahasa Inggeris kita, titik dulu. Ni. Ini ialah titik. Kita guna perkataan titik atau bahasa Inggerisnya kita guna dot. Ni titik 1 kan. Titik 1, titik 2, titik 3. Okay. Dan between two dots, antara T1 dengan T2, barulah kita panggil detik.
ataupun detik-detik. Tick. Bahasa Inggeris dia guna tick rasanya. Tick dengan dot lain So, one ticks bermaksud distance, bukan distance. One tick ialah time between two dots. Two consequence dot. Satu detik bermaksud masa untuk dua titik berturutan. Kena ada berturutan tu. Sebab kalau kata antara dua titik boleh jadi T1 dengan T3. Tak boleh. Dia detik ni titik yang berturutan. Okay. So, tak kira lah T1, T2 ni sejauh mana jarak dia, dia mesti 0.02 second. Yang ni pun 0.02 second. Sebab kita pakai 50 Hz. Titik dia daripada hujung, awak tarik sangat laju kan titik tu. Sambil awak berlari 100 meter, awak tarik titik tu. Mungkin titik 1 ke titik 2 mengambil jarak lebih kurang 3-4 meter. Tetap masa dia 0.02. Yang berbeza ialah length ataupun panjang. Panjang kena ukur. Okay. Dan jumlah sesaran awak kira lah titik pertama hingga titik terakhir. Okay, perhatikan sekali lagi. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kan? Sampai T6. Tapi detik kita hanya ada, detik kita kira titik pertama ke titik kedua ni, baru 1 detik kan? Sini 2, 3, 4, 5. Tengok beza dia. Ada 6 dots bermakna hanya ada 5 ticks. Clear Clear. Clear. Bagus. Dan satu lagi berkenaan dengan arah gerakan. Baik. Bila arah gerakan ni kena perhatikan juga, dia akan tunjuk dari segi arrow. Arrow tengok ni. Arrow dia ke sana dia kata dia. Baik. Bermaksud seolah-olah awak lukis tangan awak kat sini. Pada hujung arrow tu awak lukis tangan. Allah, comel tangan cikgu. Mula. Macam ni. Seolah-olah awak ambil lukisan tangan, awak letak kat sini. Tu tangan Macam awak sedang menarik dia daripada arrow ni ke arah kanan. Maknanya macam ni, di hujung arrow tu, lukis tangan. Okay. Apa gunanya? Gunanya ialah kita akan menentukan yang mana U dan mana V. Maknanya titik mana yang dia sentuh dulu. Okay, kalau arrow ke sana kan, arrow ke kanan, jadi kita lukis tangan sini. Bermaksud sebelah ni akan jadi U, laju awal kan. Sebelah sana pula akan jadi V, laju akhir. Tu tujuan dia. Kalau arah dia ke kiri, sebelah kiri pula jadi U. Macam tu. Penting juga tu untuk kira pecutan. Okey, sampai situ habis. Sepanjang garis hampa tak balik, jarak sama dengan nilai yang sama. Okey, sesaran tak perlu. Baik, cara nak kira. Cara nak kira sama macam contoh cikgu buat tadi. Titik dia daripada titik pertama sampai ke titik ke-6, tengok jarak dia sama semua kan. Bermaksud lajunya seragam lah. Sebab titik pertama ke titik kedua, kita tengok jarak dia sama je. Okey, sama je. So sama, kita hanya just kira sesaran dia dah bagi 18 cm ataupun jarak dia. Dan tengok detik, kita bilang ruang antara titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya dia ada 7 titik. 6 detik darat 002 dapat 012. 1802 dapat 150 cms negeri 1. Okey, ini senang kalau laju seragam. Dan satu lagi, laju seragam tak penting sangat arah gerakan dia, sebab ke kiri ke kanan U dan V dia tetap sama kan. So kira saja macam biasa, tak perlu U dan V kan. Sebab laju seragam. Tapi bila kes macam ni, tengok titik dia tu sekejap rapat, lepas tu sekejap lagi dia jauh.
Bermaksud dia mula dengan slow dulu kan. Bila ke hujung ni dia makin laju. Sebab jarak antara detik tu semakin jauh. Makin laju lah. Bila kes macam ni, perlulah kita mengira hal laju awal dan hal laju akhir. Okey, seperti biasa. Arrow kat sini tangan. Masuk sini ialah U. Ini ialah V. Okey, perhatikan macam mana dia ambil U. Dia dah bagi jarak 1.2 cm. Sebab dia 1 detik, kita hanya bagi just 0.02. 0.02. Ya, 0.02 dapatlah 60 untuk U. Nah, manakala untuk V, sama juga cara dia. Dia dah bagi 3.6, bagi 0.2 dapatlah 180. Sebila ada U dan V, boleh pula kira perubahan laju atau pecutan. Ingat balik formula pula. Definisi definisi acceleration, rate of change of velocity. Okey, jadilah pecutan cuma nak kena ingat lagi dari segi masa untuk kira pecutan, kita dah nampak sini ada 7 detik kan? 7 detik. 7 detik. Tapi semasa mengira pecutan, formula ni dia sejak azali. Cikgu nak bagi tahu reason pun tak pasti. Dia walaupun 7, bila kira pecutan, tak kena tolak 1. Sejak azali kena terima je lah. So awak kira 7 detik. Tapi bila kira hal laju, kita ambil tolak 1, mana kita ambil 6 je. Barulah masuk dalam formula asal. V tadi kita kira 180, tolak 60. Tengok ni bahagi 012 saja, dapatlah 1000 cms negatif. Ingat dengan kata lain, N untuk masa ni bilangan detik kena -1 dulu. Mungkin dari segi reasonnya, mungkin sebab U dengan V ni kita dah ambil hujung ke hujung lah. Tengok ni dia ambil ini kan. Ini. So kalau kita bilang sela masa ni dia tinggal 6 je lah. Tolak saja. Dia kena tolak 1. Untuk mengira pecutan sahaja Tak kira berapa nilai dia je ke? Maksudnya? Macam berapa walaupun contoh 9 ke. Ya, kalau detik dia awak kira daripada titik pertama ke titik terakhir tu ada 9 detik kan? Pun 9 tolak 1. Okey. Ada 100 pun 100 tolak 1. Okay. Alright. Beres. Ni aktiviti dia nanti dekat makmal. So haraplah kita boleh bersemuka So eksperimen ni memang ready je, tak tahu kita buat. Boleh tolak troli tu daripada satu landasan, tapi hujung ni kita sambung siap-siap. Kita ada ticker timer, jaga masa detik ni bahasa Inggerisnya ticker timer. Dan kita detik ialah ticker tick. Tick dengan timer beza tapi dia kena guna sama-sama lah. Power supply. Okay, jadi kita boleh kira laju troli tu nanti. Kalau setting awak angle yang betul dengan panjang landasan dengan angle yang betul, dia boleh jadi constant V boleh. Okay, bila dapat constant V, awak tinggikan sikit, besarkan sikit angle ni, mungkin dia akan jadi acceleration. Boleh kira nanti tapi bukan sekarang lah. Alright. Situasi seterusnya, bila landasan tu panjang ataupun pergerakan objek tu jauh, jadi awak akan dapat satu ticker tick yang agak panjang katalah landasan kita tu dalam makmal saya 3 meter. Jadi takkanlah awak nak analisis tick tu sepanjang 3 meter. Panjang So daripada cikgu buat gambar ni, awak tolak troli tu, turun, pasang ticker tick, dia panjang ni. So titik dia mungkin dia slow dulu, kata dia bergerak ke sana, So dia akan mula dengan slow dulu, rapat ni.
Makin lama dia makin jauh. Okey. Macam tu. Jadi 3 meter ni tidak orang kata apa? Tidak relevan. Tidak sesuai untuk dianalisis sebab dia terlalu panjang. So cara dia ialah kita kena potong dengan jumlah bilangan detik yang sama. Bila kita potong dan kena susun secara sebelah menyebelah. Dan dia akan dapat pula dalam bentuk carta pita. Jadi bila awak tengok susunan dia macam ni, nama dia ialah carta pita detik ataupun ticker tape chart. Bahasa Inggeris ticker tape chart. Alright. Tapi syarat awak potong tu kena bilangan detik yang sama. Kalau contoh yang dia tengok. Semua dia ambil 1, 2, 3, 4, 5 detik kan. Jadi yang lain semua 5. Awak tak boleh sekejap potong 5, sekejap potong 10, sekejap potong 7. Tak boleh. Dia tak boleh analisis. Jadi kena potong semua jumlah bilangan detik yang sama. Ataupun titik yang sama. Titik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 titik, 5 detik lah. Okay, tengok yang ni. Walaupun susunan dia nampak macam tu, tapi sebenarnya dia dah potong 1, 2, 3, 4, 5 juga kan. 5, 5, 5. Tapi memang sebab gerakan objek tu semakin laju, bila kita susun 5, 5, 5, dia makin panjang. Sebab ni slow. Yang ni makin laju. Jadi makin panjang pita tu walaupun semuanya 5 detik. Okey. Dan kena ingat yang sebelah depan itu ia akan jadi U, yang sebelah belakang jadi V. Okey. Kes yang ketiga, dia panjang dulu. Maknanya objek tu laju dulu. Kemudian makin perlahan. So samalah, yang ni akan jadi U pula. Yang ni akan jadi V. Okey, hal laju berkurang. Tadi hal laju berkurang seragam, yang ni pecutan seragam memecut ataupun dia semakin laju, hal laju meningkat dengan seragam. Okay, ayat lain hal laju berkurang seragam, yang ni pula hal laju meningkat dengan seragam atau pecutan seragam. Okey, carta pita. Dan pun ada cara nak kira dia hampir sama dengan yang tadi lah. Hampir sama dengan yang ni. Cuma nanti kita tengok contoh lah. Konsep dia tetap jarak bagi masa Dan masa untuk pecutan kena N tolak 1. Okey, yang ni alat yang lebih moden pun kita ada kat Mama, tapi tak boleh nak tunjuk lagi lah. Kita dah ready tahun lepas beli. Rezeki awak boleh tengok tahun ni kalau dah habis PDPR ni bersemuka. Kita akan buat ini Nama dia ialah Photogate. Beza dia ticker tape ni dia guna kaedah mekanikal kan. Dia dot dia bergetar itu. Tapi Photogate ni dia dah teknologi sensor sensor tu tengok. Sensor tu akan detect dan akan kita sambung kepada digital timer. So sama juga jarak kita ukur jarak landasan. Timer kita ambil daripada digital timer tu sama jarak bagi masa. Cuma dia lebih tepat dan lebih canggih lah. Awak tengok dia baca sampai 2.378 second tu, semua second tu 3 titik peluhan dalam second. Berbanding kalau 3 titik tadi kita hanya boleh baca ataupun kita kira 0.02 second. Okey, kita ada 52. Okey, alhamdulillah full kehadiran penuh. Tapi saya perlu juga awak isi Google Form tu supaya saya dapat rekod. Okey, 9.36. Okey, sampai situ. Habis. Nanti kita tengok ini Pun ada video kat YouTube kalau nak. Cikgu share dalam Google Classroom tu, dalam assignment tu cikgu share video-video yang berkaitan. Okey.
Yang ni kita tak payah buat lagi sebab photogate. So, nak tengok contoh dulu Kita tengok contoh pita detik lagi kalau ada kat bawah. Sebelum saya pergi yang kesamaan ni. Jadi, kerja rumah nanti dia berkisar berkenaan dengan 3 ketik dengan formula yang ni lah. Formula ni cikgu ajar sekejap lagi. Oh, tak ada contoh. Macam mana Saya bagi satu contoh lah boleh? Boleh. Contoh yang yang carta sebab saya rasa yang jenis single take macam ni tak ada masalah dah kan. Cari jarak, cari masa je kan. Okey, ni okey. So masalah sekarang kalau dia keluar dalam bentuk tip macam ni. Okay, macam mana nak kira pecutan dia? Okey, yang ni tak ada pecutan sebab halaju akhir, halaju awal sama. Sebab tu dia halaju seragam ni kita boleh samakan juga dengan pecutan sifar. Sama je. Dua-dua jawapan terima. Kenapa sifar? Kan U sama, V sama, awak tolak dapat kosong. So kosong bagi masa kosong lah. Okey, dia akan melada nilai jika dia macam ni. Okey, baik. Macam mana nak kira ni? Sekejap cari satu soalan Soalan tak ready pula. Cari je dalam Google sekejap. Flickr. Chart. Boleh nampak ke skrin cikgu? Boleh. Boleh. Berlambuk contoh ni. Okey, tengok ini. Alah, YouTube pula. Tak nak YouTube tu yang lain. Cari yang gambar-gambar. Yang ni boleh kot. Dia boleh. Okey. Kita refresh yang ni yang 5 detik. Nak cari yang 10 detik ada tak? 5 juga. Okey, 10 detik. Okey, cuba kita kira pecutan dia. Tapi ni bukan pecutan ini ialah halaju berkurang secara seragam tak? Sebab dia laju dulu tak? Okey, perlahan. Okey, seperti biasa, bila dia susun ni, confirm yang first ni ialah initial velocity atau U. Macam mana pula nak conteng ni? Copy image. Cikgu masuk dalam whiteboard. Macam mana nak paste image? Alah, kan terlalu pull. Control V. Okey, boleh. Source code. Ini pula dia. Okey, jelas tak ni? Kenapa? Okey. So macam biasa kita ada U kat sini dan belakang ialah V. Awak tak perlu buat tangan arrow, tak perlu dah sebab yang diletak dulu mesti U. Okey, confirm. Baik. Kita kira U dulu. U ialah jarak. Sejarak macam mana nak ambil? 20 cm. Distance dia. Panjang dia dah bagi tu kan? Ya. Ini kan panjang ni. Panjang ni baca tu daripada sini. Length. Baca tu daripada sini. Ni pula tick. Dia mesti gerah dia length melawan tick. So length dah ada 20 cm. Okay. Detik.
So kena bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kena darab pula dengan 0.02. Sampai kasar 2. Okey, siapa kalkulator? Tekan. 10, 100. 100. 100 je. 100 100. 100 tapi unit dia CMS -1. Sebab 20 tadi cm, time tu second lah. Okey, sama cara untuk V pula. V. 12 lah lebih kurang 12 bahagi 10. Tak payah kira dah, memang 10. Sebab dia mesti jumlah detik yang sama. Okey, 12 bagi 2, 600. 600 pula. 60. Ya. Betul tak? 60. Okey, 60. So, kita dapat U, dapat V. Baik. Barulah kita boleh kira A kejutan V minus U divide by N tolak 1 kena ada. Baru darab T. Ya, ini untuk T ketik dan untuk kira pecutan saja. N tolak 1. Kalau soalan bukan T ketik, jangan ada N tolak 1 tu. Okay, next, V, kita ada 60 minus by 100. Nampak tu dia akan jadi negatif kan? Jadi pecutan, bila pecutan berkurang, silibus dulu dia panggil juga pecutan negatif. Atau pecutan. Tapi sekarang ni dia tak nak guna tu. Bawa confuse dengan satu istilah lain pula nanti. Jadi kita guna pecutan, dia guna apa? Laju berkurang secara seragam. Okay, tak apa. Baik, N tu pula, kita kena ambil bilangan tik yang ada, tolak 1. Lagi senang sebenarnya. Jadi kalau dia tak dalam bentuk chart, kita kena bilang detik tu tolak 1. Yang ni bila dah ada keratan tu just, kita kira 1, 2, 3, 4, 5. So 5 kena tolak 1 juga. Okay, T satu lagi. T macam mana? Nak ambil 0.02 ke 0.2? Sebab sekarang kita consider one tip. Satu keratan. Cepat. Nak darab dengan berapa? Darab mestilah 0.2. Dengan kata lain, 10 darab 0.02. Jangan darab 0.02. Sebab kita untuk kira ni, kita dah consider satu tip, satu keratan. Time ambil N tu pun kita ambil keratan kan. Jadi T pun kita ambil keratan. 0.2 saja. So dapatlah nilai pecutannya nanti. Negatif apa ni. Bracket tu kena tekan bracket lah. Jangan bawa 5 tolak 1 darab 0.2 jadi lain. Kena bracket kan. Ataupun bahagi 4 darab 0.2 terus. Negatif. 50. 50. 50. Orang lain betul tak? Okey, pecutan CMS negatif 2. Yang ni silap ni. Ni negatif 1. Okey, selesai. Ingat, V tolak U, N tolak 1 T. Okey. Habis kat situ. Mana buku je tadi? Ni. Okey, sampai sini. Kita dah tengok satu contoh. Sama juga kalau kes ni U dia kecil dulu, V besar, so V tolak U dia jadi positif lah. So yang ni akan jadi A nya A positif. Ini akan jadi A negatif Alright. La ilaha illallah. Pangkal hilang tu.
A dia positif, A dia negatif. Okey. Kita tengok contoh satu. Kemudian jika tidak melibatkan tiga tip ataupun tiga tip chart, semua gerakan linear ni boleh dihitung sebenarnya menggunakan ada 4 formula. 3 lah sebenarnya. Yang pertama ni dia asal daripada AV tolak U per T. So disusun balik V U plus AT ni yang pertama. So formula ni kena tulis besar dalam buku ni. Kalau dia buat nota, tulis besar-besar, buat kotak je cantik. Formula ataupun rumus gerakan linear ada 4. V U plus AT. Okay. Formula kedua, sebenarnya dia hanya olah semua formula tu, dia jadi formula 1 sampai 4. Dia ganti macam tu. Kalau nak Mac boleh kaji lagi lah. Tapi saya kat sini hanya explain formula ni je. S ialah displacement half U plus V times T. U laju awal, V laju akhir, T masa. Kita dapat formula yang kedua. Okey. Yang ketiga, ganti lagi. Bla 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 bla, dapat juga displacement UT plus half AT square. Yang ketiga. Dan yang keempat, ganti lagi, dapatlah V square equal to U square plus 2AS. Okay, 4 formula ni merupakan formula gerakan linear. Dan keempat-empat formula ni boleh digunakan serentak. Maksudnya, awak cari V, kemudian nak cari S. Kalau masuk balik dalam formula 3 ke formula 4, dia dapat nilai yang sama. Sebab dia ada hanya ganti dalam. Macam Mac lah. Okay, contoh. Contoh, keyword-keyword yang dia ada memberi nilai sebenarnya. Contoh, sebuah bas bergerak dari keadaan pegun. Okay, pegun kat situ kita boleh baca hal laju awalnya mesti Kosong. Percetan A sama dengan 2. Selama 5 second inilah T. Dia nak V hal laju sebab kita dah ada U kan. Dia nak V selepas T nya 5. So kita ada formula maklumat tu, just gunakan formula yang sesuai. V kita nak cari, U ada, A ada, T ada. Masuk je dalam formula yang pertama lah. Yang pertama, terus dapat V10. Macam tu lah. So baca ayat, kena pasti apa yang dia bagi, pilih formula yang sesuai, lepas tu ganti. Siap. Kita ada 4 tadi Okey lagi. Bergerak, track lurus, hal lajunya 40. Okey, kalau dia sebut macam ni, kita belum kena pasti lagi sama ada U atau V. Selepas 3 saat, T, kereta tersebut mencapai hal laju 50. Maksudnya yang disebut dulu ni ialah U. Yang ni pula V. Itu bukan sasaran, dia nak S. Okey, formula mana? S, UT, half U plus V times T. Okey, sebab kita ada U, kita ada V, kita ada T. Nak cari S. Terus dia masuk dalam formula yang kedua. Ini formula kedua. Dapat terus. Okay, sama saja cara dia kalau dia bagi panjang macam ni. Lagi panjang dia bagi, lagi bagus. Sebab dia akan bagi banyak info. Awak hanya keluarkan maklumat dia bagi, tengok formula mana sesuai. Contoh 3. Keadaan pegun, U sama dengan 0. Hal laju maksimum sama memecut secara seragam selama 8 T. Besaran ialah S, 40 meter. Tentukan pecutan A. Okey. U ada, T ada, S ada, A. So, terus guna formula yang ketiga. Masuk. Dapat. Okey. Senang. Ini awak minat ni. Kalau awak minat Mac, memang minat ini. Okey, sama juga.
Ini kes menekan brake Menekan brake, mengayuh pastikan pada laju 8, menekan brake dan berjaya berhenti. Ini kena pasti juga ni. Sebab dia bergerak dulu Bergerak dulu laju 8 ni kita istilah sebagai U, tapi berhenti bermaksud laju akhirnya adalah kosong. Ini kes berhenti. Dan bergerak sejauh 2 meter inilah S. Berapa pecutan? Dia nak A. A sama dengan berapa? Jadi U ada, V ada, S ada, A dia nak. Terus guna formula keempat. Awak dapat negatif sebab dia semakin perlahan Cikgu, slow down. Ya. macam mana nak bezakan formula ketiga tu dan formula keempat? 3 dan 4. Nak bezakan? 3 ada Eh. masa. Ya, 3 dia ada time kan. Yang keempat tu kalau dia tak melibatkan time biasanya kena guna yang keempat. Okey. Kemudian yang ni biasanya kalau dia tak bagi pecutan, formula kedua. Dia tak bagi pecutan biasanya guna yang formula kedua. Awak tengok formula mana sesuai. Sebab formula ni dalam PSA dia bagi. 1, 2, 3, 4 tu semua dia bagi. Okey. Awak hanya just keluarkan maklumat dalam soalan dan pilih formula yang sesuai. Tu je. Okay. 7 minutes to go. Saya akan bagi soalan dalam Google Classroom. Kalau ada soalan, awak boleh PM lah Nak cuba yang ni ke? Saya tak nak buat soalan ni sebab soalan ni ada jawapan sebelah belakang. Soalan lain ni Go, soalan lain. Lain lah. Okay, kita jawab ni ada 7 minit lagi. Perbezaan antara jarak dengan sasaran. Okay, jarak ialah kuantiti. Jarak. Skala kan? Kuantiti Sasaran skala. ialah kuantiti. Skala. Sasaran vektor, jarak skala. Maksud jarak ni magnitud saja. Sasaran, magnitud dan arah. Dari segi maksud pula, jarak ialah jumlah lintasan. Kalau sasaran ialah jarak terdekat antara dua titik. Dari segi apa orang kata? Definasi lah tu pula. Kena rajin baca lah. Laju dengan laju. Sama juga. Laju, skala, laju, vektor. Bermaksud laju ni magnitud saja, laju ada magnitud dan arah. Laju jarak bagi masa, laju sasaran bagi masa. Okey, cuba soalan ni. 2. Bergerak atas jalan dengan laju 30 mengalami pengurangan laju dengan kadar seragam sehingga berhenti. Okey. Berhenti, V sama dengan 0. Bermaksud 30 tadi ialah U. T pula ialah 5. Berapa pecutan? Dia nak A. Okey, ada U, V, T. Formula mana? A. Formula 1. Cuma 1 cepat kan? Okay, untuk 2 terus guna formula 1. V equal to U plus AT. Okay, U kita dah ada 30 plus A kita nak cari, T nya ialah 5. V tadi berapa? V kosong. 30 campur 5. Okay, dapat terus A sama dengan berapa tu? Negatif 30 per 5. 30 bagi 5 per 6 Negatif 6 Negatif 6. Go. Unit jangan salah kalau V dengan U dia MS negatif 1. Kalau A MS negatif 2. MS negatif 2. Okay. Apa lagi? Nombor 3. Aina. Ada itu mecut seragam. Okay, memecut. Maknanya dia ada nilai A. Cara seragam daripada laju 1 ke laju 5. So U UV. kemudian V kan. Dalam masa 0.5 minit. Perhati ni. Minit pula. T dia. Hitung sasaran. Okay. S. Formula UT plus half AT square lah. Formula 3. 3 ke 2? 3 lah.
Tiga. Dua. Tiga Ego. Tiga. Kalau Tiga. kita guna 2, kalau kita guna 2 perlu ada T kan? Ada T tadi. 3 pun boleh tak? Boleh. Tiga boleh. Boleh. Tiga Ego. Saya rasa 2 lah sebab dia ada V. Dua cikgu. Dua. Dua. Gila. Awak boleh try sebenarnya. Okay, kita guna 2 dulu. S U half dulu. U plus V 1 tambah 5. T tak? T terus. T ialah 0.5 kena darab dengan 60 untuk dapatkan second. Kenapa kita perlu tukar second? Sebab awak tengok ni, laju awal, laju akhir dia bagi semuanya dalam second. Jadi awak tak boleh campur unit tu dalam satu formula. Kejap minit saja saat dia tak jadi jawapan yang betul lah. Okey, tolong kira ni. Bracket jangan lupa, kalau tak bracket salah. Calculator Berapa? 90. 90 apa? 90 Jarak sesaran. Negatif 2. kilometer. Negatif 2 Meter. meter. Okay. Sesaran itu. Sekarang. Okey, kita cuba guna formula tu. Formula yang ketiga tadi formula ketiga mana? UT plus half AT square. Saya jawab sama je. S ialah UT, maknanya U 1 darab 1. T tu terus bagi 30 0.5 darab 6 plus half UT plus half A kita nak cari kan. A ada? Tak boleh sebab A tak ada. Tak boleh. Ataupun nak cari A dulu lah. Sebab ada U, ada V, ada T. Boleh cari A dulu. Bila cari A, baru boleh masuk dalam ni. T square ada. Tengok, kena pilih formula yang sesuai. Kalau formula awak tu tak boleh guna, keempat tak boleh guna, kemungkinan kena cari dulu satu nilai lain menggunakan salah satu keempat formula tu. Bila dapat nilai tu, baru boleh masuk dalam formula yang nak guna tu untuk dapatkan nilai yang dia nak. Okay, so untuk hari ni ngam kita 10. Cikgu dah ajar berkenaan dengan mengira hal laju dan pecutan pada tiga tip. 1. Kemudian ajarlah konsep tiga tip. Lepas tu tiga tip ni macam mana nak kira hal laju dan pecutan. Kemudian dia lebih sistematik sikit kalau dia buat dalam bentuk carta. Bukan sistematik kalau pita tu panjang pita tu panjang, dia mesti susun dalam bentuk carta. So pun ada cara nak kira. Kemudian barulah cikgu highlightkan 4 formula gerakan ni. Okey, yang ni tulis besar-besar. Okey, itu saja untuk hari ni. So paling awal cikgu akan bagi assignment tu petang ni. Dan due date dia 15 lama tu. 14. Setuju? Setuju. Lama-lama buat apa? Bukannya raya 12-13 tu. Raya Ego. Mula raya Cina pula. 13 boleh 13. Cikgu ada satu hari masa nak tanda. 14 Ego. 14. Yelah. Raya lah kalau gitu, kalau nak raya. Okay, sebelum kita tamat, question. No. Tak ada Ego. Tak ada question Tak ada. Question. Cikgu share link Google Form ni. Sila tolong isi. Edit respon. Link shorten copy. Okey, tolong isikan kehadiran Sepatutnya semua orang isi 52/52. Okey, so boleh dismiss dan isi form. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar dan jangan lupa Google Classroom tolong buka
Cikgu. Terima kasih, cikgu. Dismiss. Terima kasih, cikgu. I see you after tahun baru Cina. Sama-sama. Kongsi Pak Cikgu. Kongsi Pak Coy. Baik, kau si Pak Choi pula. Terima kasih Cikgu. Sama-sama.